Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. InsyaAllah kita sambung sedikit untuk pengisian yang seterusnya. Sambungan hadis, sambungan syarah hadis. Kita baca syarah Imam An-Nawawi berkenaan kitab beliau atau Matan Arba'in An-Nawawiyah. Masih pada hadis yang pertama, hadis berkenaan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, sebab innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beberapa perkara kita dah dapat yang kita bacakan, naqalkan daripada kalam Imam An-Nawawi, keadaan-keadaan susunan ataupun tertib ikhlas, tertib ikhlas seperti yang disebut oleh Imam Nawawi. Ada ibadah, ada niat ikhlas dalam kategori ibadatul abid, ada ibadatul tujjar, ada ibadatul ahrar, dan semuanya masih dalam pengertian ikhlas. Kemudian semalam kita ada bacakan apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi, bahawa amalan yang dilakukan untuk niat selain daripada Allah, iaitu untuk dapat perkara-perkara dunia, maka amalan tersebut tertolak. Ada beberapa perbahasan. Kalau asal amalan tersebut dibuat kerana Allah, cuma sifat-sifat amalan tersebut sahaja yang dituju untuk manusia, maka sebahagian para ulama seperti Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, asal amalannya masih diterima. Aslul amal masih diterima. Yang tidak diterima, yang tertolak hanya sifat-sifat amalan. Sebab tasyrik ataupun menyekutukan Allah itu terhasil dalam sifat amal. Namun jika terhasil penyekutuan, sekutukan Allah SWT dalam asal amal, maka amalan tersebut secara total tertolak. Di antara perkara lain, seperti mana riya. Riya kita kita bacakan semalam, ada dua jenis. Satu, riya dalam bentuk melakukan ketaatan kerana manusia. Lawan ikhlas lah. Lawan ikhlas. Jadi buat sesuatu amalan kerana manusia, itu dipanggil riya. Itu kategori riya yang pertama. Yang keduanya, riya inginkan manusia dan tuan manusia. Tuan manusia. Riya maksudnya buat amalan yang mana dalam amalan tersebut dia nak sesuatu daripada manusia dan nak sesuatu daripada Allah SWT. Itu disebutkan oleh Imam Al-Harith Al-Muhabisi dalam kitab beliau, dalam kitab Ar-Ri'ayah. Baik. Seperti mana riya boleh berlaku dalam melaksanakan amal, begitulah juga riya boleh berlaku dalam meninggalkan amalan. Seperti yang kita bacakan semalam. Berkata Syekh Fudail bin Ibn Iyad, meninggalkan amalan ketaatan kerana manusia itu adalah riya.
sedangkan melaksanakan amalan ketaatan kerana manusia itu adalah syirik. Buat amalan, satu amalan kerana manusia itu dipanggil syirik. Tapi meninggalkan amalan ketaatan kerana manusia itu dipanggil riya. Dan ikhlas adalah menyelamatkan kita ataupun menyelamatkan seseorang itu daripada dua keadaan tadi, syirik dan riya. Jadi ikhlas, dengan ikhlas, melalui ikhlas Allah SWT menyelamatkan kamu, menyelamatkan seseorang daripada kedua-dua perkara yang rosak tadi, riya dan syirik. Begitu juga tasmi'. Seperti mana riya menghapuskan amalan, begitu juga tasmi'. Tasmi' ni ceritakan kebaikan yang kita dah buat kepada orang lain, memperdengarkan. Ceritalah, tasmi' itu maksudnya menyampaikan, mendengarkan, memperdengarkan kepada orang cerita kebaikan kita tu. Sebab kebaikan kita tu, kebaikan yang kita dah buat, jangan diceritakan pada orang. Untuk tujuannya untuk memelihara ikhlas, untuk menjaga ikhlas supaya tidak terbatal amalan, tidak terhapus amalan. Amalan sah tapi tidak ada pahala. Ketaatan yang kita buat tanpa ikhlas, sekalipun dari sudut syarat ataupun rukunnya sah lah, hukumnya sah, tapi tidak ada dari sudut pahalanya terbatal, muhbit. Jadi termasuk dalam perkara yang muhbitul lil amal adalah tasmi', memperdengarkan, menceritakan pada orang amalan yang kita dah buat semasa khalwah. Maksudnya ketika kita bersendirian ada amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Kemudian bila sampai dekat orang, bila kita masuk dalam kumpulan dalam masyarakat, kita cerita pula dekat orang apa yang kita dah buat. Maka ialah yang dipanggil tasmi', pun akan menjadi punca muhbitun lil amal, penyebab untuk terhapusnya amalan. Amalan yang kita buat dah berlaku, cuma pahalanya akan terhapus. Na'udzubillah min zalik. Yang diisyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Maksudnya siapa yang suka cerita-cerita kebaikan tentang dirinya, Allah lebih patut, Allah lebih banyak beri kebaikan untuk semua makhluk. Kebaikan Allah lebih besar lagi. Jadi Allah si perlu apa yang diceritakannya. Begitu juga siapa yang suka menunjuk-nunjuk tu, Allah lebih layak lagi, lebih patut lagi untuk menunjuk-nunjuk daripadanya. Sebab dibandingkan kebaikan yang kita buat dengan apa yang Allah telah beri pada kita, sangat jauhlah bezanya. Allah SWT sangat banyak nikmat-nikmat Allah SWT kepada kita. Cuma dalam perbahasan tasmi' ataupun sedikit perbahasan pengecualian yang disebutkan oleh Imam Nawawi, kecuali qala ulama fa in kana aliman yaqtadi bihi wa dzakara dzalika tanshitan lis-sami'in liya'malu bihi fala ba'sa. Telah berkata sebahagian para ulama, sekiranya seorang alim yang dia itu diikuti atau jadi ikutan dalam masyarakat, kemudian dia menyebutkan kebaikan, amalan tu kena buat macam tu, kena buat pada waktu tu, maksudnya yang sebut kebaikan, yang amalan-amalan kebaikan yang dia ada buat, tansyitan, untuk dorongan, motivasi kepada orang yang mendengar supaya ikut buat, liya'malu bihi fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Tujuannya supaya orang boleh ikut kebaikan yang ditunjukkannya, berdasarkan pada hadis yang kita kongsikan, ad-dalul 'alal khair kafa'ili. Qala al-Mirzabani rahmatullahi alaihi, yahtaju al-musalli ila arba'i khisalin hatta tarfa'a salatuhu hudurul qalbi wa syuhudul aqli wa khudu'ul arkani wa khushu'ul jawarih
faman shalla bila huduri qalbin fahuwa musallin lahin, waman shalla bila syuhudin bila syuhudi aqlin fahuwa musallin sahin, waman shalla bila khudu'il arkan bila khudu'il arkani fahuwa musallin jafin, waman shalla bila khushu'il jawarih fahuwa musallin khati'in, waman shalla bihadhil arkan fahuwa musallin wafin. Berkata Syekh Al-Mirzabani rahmatullahi alaih, orang yang salat perlu kepada 4 perkara sehingga salatnya naik, hatta tarfa'a, sehingga diangkat salatnya. Ketika kita salat, kita perlu bawa 4 perkara dalam salat kita. Pertama, hudurul qalbi, hati yang hadir, maksudnya kita sedar kita sedang solat, bukan hati yang sibuk dalam solat. Ketika solat sibuk memikir urusan-urusan dunia, nak sukir apa petang tu, contoh. Jadi 4 perkara yang perlu oleh seorang musalli, orang yang solat sehingga solatnya selesai. Pertama, hadir, hati yang hadir, hati yang sedar, hati yang tidak lalai. Maksud hudurul qalbi, hati yang tidak lalai. Wa syuhudul aqli, akal, persaksian akal yang menjadi saksi, akal yang sedar. Samalah hati yang hadir, hati yang sedar, akal pun tidak lalai. Syuhudul aqli, akalnya menyaksikan perbuatan tingkah lakunya dalam salat, bukan akalnya menerawang keluar memikirkan urusan-urusan dunia. Hatinya ingat padanya dalam salat, akalnya sedar apa yang sedang dilakukannya, nya sedang salat. Yang ketiga, khudu'ul arkan, tenang anggota. Khudu'ul arkan, ya, rendah, maksud khudu' tu fokus anggota badannya, fokus arkan, perbuatan badannya, tingkah lakunya dalam keadaan tenang, khudu', fokus, khusyuk. Khusyuk selepas tu disebut khudu'ul arkan, rendah perbuatan anggota badannya, bukan sengaut, kata orang Sarawak, bukan semayang nak cepat-cepat. Khudu'ul arkan, rendah, apa bahasa lagi yang boleh digunakan, tenang selepas tu khusyu'ul jawarih tu tetap. Khudu'ul arkan tu melaksanakan perbuatan solat, maksudnya rukun solat ya, pergerakan solat ya, dalam keadaan fokus, dalam keadaan tenang, bukannya gelojoh, bukannya al-ujlah, bukan bersegera, sengaut. Yang perkara yang ketiga. Yang keempat, khusyu'ul jawarih. Tadi perbuatan yang dalam keadaan tenang, takbir Allahu Akbar, diri qiyam dengan betul, rukuk Allahu Akbar, rukuk dengan sempurna, kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, cukup tamakninah pada semua rukun-rukun tadi. Ya, gambaran kepada maksud khudu'ul arkan. Yang keempat yang diperlukan seseorang dalam solatnya sehingga solatnya sempurna, khusyu'ul jawarih, tetap anggota badannya. Maksudnya bila tengah berdiri, tangannya sibuk buat benda lain, bergaruk lah, nampak nyamuk lah, ngebor, lalat lah. Ya, maksud khusyu'ul jawarih, tetap anggota badannya. Jadi yang 4 perkara disebut oleh Syekh Al-Mirzabani, yang 4 perkara tersebut perlu ada pada setiap musalli, setiap orang yang solat. Barulah solatnya akan sempurna, insya-Allah. Itu tips untuk sempurna melaksanakan solat, kena ada hudurul qalbi, syuhudul aqli, khudu'ul arkani, khusyu'ul jawari.
kena ada hati yang hadir, akal yang sedar, akal yang menjadi melihat kepada semua perbuatan, maksudnya pantau setiap perbuatan solat. Kemudian khudu'ul arkan, melaksanakan semua perbuatan solat dengan sempurna, tumakninah. Khusyu'ul jawarih, tetap setiap anggota badannya melaksanakan dalam solat, anggota badannya tidak melakukan perbuatan-perbuatan selain daripada perbuatan yang dibenarkan dalam solat. Maka faman shalla bila hudurin, siapa yang solat tanpa ada hati yang hadir, fahuwa musallin lahin, maka dia adalah orang yang lalai dalam solat. Fahuwa musallin lahin, orang yang solat tapi lalai. Waman shalla bila syuhudi aqlin, fahuwa musallin sahin. Siapa yang salat tidak ada syuhudul aqli, akalnya sedar, memerhatikan perbuatan solatnya, fahuwa musallin sahin, maka dia seorang yang solat yang lupa. Yang ketiga, waman shalla bila khudu'il arkan, fahuwa musalli jafin. Siapa yang solat tidak ada khudu'ul arkan, tidak melaksanakan semua rukun-rukun solatnya dengan sempurna, fahuwa musallin jafin, maka dia seorang yang solat yang sifat solatnya jafin, kasar, yang mematuhi peraturan rukun-rukun, pergerakan rukun. Waman shalla bila khusyu'il jawarih, fahuwa musallin khati'in. Siapa yang solat tidak ada khusyuk jawarih, anggota tubuh badannya tetap pada keadaan kedudukan postur kedudukan solat, kedudukan dalam solat, pergerakan dalam solat, maka dia adalah seorang yang solat melakukan kesalahan dalam solatnya. Akhir sekali, waman shalla bihadhil arkan, siapa yang dapat solat dengan 4 prinsip tadi, hudurul aqli, hudurul qalbi, syuhudul aqli, khudu'ul arkan, khusyu'ul jawarih, fahuwa musallin wafid, maka dia seorang yang solat yang melengkapkan, menyempurnakan solatnya. Dia sedikit tips untuk solat dengan sempurna. Sama juga boleh dikias pada semua amalan-amalan lain. Dalam setiap amalan kita kena usaha kepada kesempurnaan. Begitu juga dalam puasa kita. Dalam jalan puasa Ramadan, hati-hati supaya kita bukan sekadar puasa zahirnya saja, puasa batinnya sekali, insya-Allah. InsyaAllah ringkas saja untuk hari itu. Moga-moga bermanfaat untuk jadi panduan dalam kehidupan kita. Di antara kelebihan, sebelum kita berhenti, di antara kelebihan-kelebihan puasa dalam bulan Ramadan, di antara perkara-perkara yang dianugerahkan Allah SWT untuk umat Nabi SAW, yang tidak ada pada umat, yang tidak terdapat pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, iaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah SWT daripada haruman kasturi. Bau mulut yang disebabkan oleh berpuasa, bukan disebabkan oleh si gosok gigi, si bersihkan mulut. Bau datang sebab puasa, disebabkan puasa, kosong perut. Bau lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah SWT daripada haruman kasturi. Kelebihan orang yang berpuasa. Jadi sebab dalam fiqh kita hukumnya makruh gosok gigi bila dah masuk waktu zuhur. Jadi nak bersihkan mulut, nak bersihkan gigi sebelum masuk waktu zawalus syams, gelincir matahari. Jadi insya-Allah moga-moga bermanfaat dan moga-moga kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan lebih baik, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan zikir-zikir dalam Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, zikir syahadah asyhadu an la ilaha illallah, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan mohon syurga, mohon perlindungan daripada neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Memperbanyakkan doa tersebut, insya-Allah isi masa kita. Dan orang yang puasa, di antara kelebihan orang puasa, keutamaan orang puasa,
doa-doa mereka diterima oleh Allah, ijabah. Mereka mendapat ijabah doa daripada Allah SWT sedang berpuasa. Jadi moga-moga kita manfaatkan kelebihan-kelebihan yang Allah SWT kurniakan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan jangan perbanyakkan selawat juga, insya-Allah. Ya, di antara terima kasih kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga bertemu